Hai, Assalamualaikum. Okey, untuk minggu ni, cikgu akan teruskan lagi pembelajaran kita dekat dalam bab yang ke-6 iaitu syarikat berhad. Okey, dividen ni adalah salah satu part dekat dalam syarikat berhad ya. Okey, macam yang kita tahulah, selalu kalau orang beli dividen, beli saham, mestilah nak dividen kan. Okey, senang cerita kalau nak faham, dividen ni seumpama macam untung lah. Macam tu. Okey, selalunya dividen ni dia akan bayar atas macam modal berbayar ataupun modal yang diterbitkan. Macam sebelum ni cikgu dah cakap kan. Okey, contoh company tu wujudkan modal dibenarkan sebanyak 5 juta. Okey, contoh tau ni. 5 juta. Ini modal dibenarkan. Okey, contoh company ni wujudkan modal yang dibenarkan 5 juta. Okey, tapi dia terbitkan 3 juta je. Okey, so dividen ni akan dibayar berapa banyak modal yang diterbitkan sahaja tau. Modal yang diterbitkan tu. Modal yang diterbitkan ataupun kita panggil modal berbayar lah. Amount tu je yang kita boleh darabkan dengan percentage ataupun nilai par untuk setiap unit saham tu. Okey, macam contoh ni cara untuk pengiraan dividen yang sepenuhnya lah. Okey, contoh modal yang dibenarkan tadi 5 juta tapi dia terbitkan hanyalah 3 juta. So kadar dividen ialah 8%. So cara kita nak dapatkan jumlah dividen kita tu berapa adalah 3 juta ni kita just darab je dengan 8% ni. So kita akan dapat sekejap cikgu kira dulu. Okay, so akan dapat RM240,000. Okay, so nak dapatkan total jumlah dividen dia adalah 3 juta ni darabkan je dengan 8% ni. Okay, contohlah andai kata dekat dalam company tu dia ada saham keutamaan dan saham biasa. Okey, kalau company tu cukup duit untuk bayar, so company akan bayar untuk kedua-dua saham tu lah. Okey, dekat dalam dividen ni kita ada dua pembahagian juga iaitu dividen interim dan dividen akhir. Okey, selalunya untuk dividen ni company akan bayar setahun sekali. Maksudnya contoh period account kita daripada 1 hari bulan 1 sampai 31 hari bulan 12. So katakan contoh 1 hari bulan 3 baru start kira dividen. Okey, contoh okey, ni 1 hari bulan 1 sampai 31 hari bulan 12. Okey, katakanlah contoh yang ni untuk tahun 2015. Okey tau. Yang ni accounting period dia 1 hari bulan 1 sampai 31 hari bulan 12 tahun 2015 Okey, 1 hari bulan 3 dia kira dividen kan. Okey, yang ni 1 hari bulan 3 ni untuk tahun depannya. Macam 1 hari bulan 3 2016 lah, sebab selalunya accounting period dalam setahun tu dia nak kira dividen ambil masa 2 bulan selepas accounting period tu. Lebih kurang 2 bulan ke 3 bulan ke. So cikgu ambil contoh 1 hari bulan 3 lah, 3 bulan after accounting period dia lah untuk menentukan dividen untuk pemegang-pemegang saham tu lah. Okey, kebiasaannya dividen akan dibayar sekali tau. Sekali dalam tempoh perakaunan. Tapi dividen interim ni bermaksud dalam satu tahun ni, dalam satu tahun ni company ni terlalu banyak keuntungan yang diperolehi.
Okey, jadi terpulang kepada company tu sama ada untuk bayar dividen 2 kali ataupun 3 kali. Okey, contoh accounting period ni 1 hari bulan 1 sehingga 31 hari bulan 12. Tapi kat tengah ni 30 hari bulan 6. 30 hari bulan 6, company ni mampu nak bayar dividen dekat pemegang saham ni. Okey, so jadi dia bayar dividen 2 kali lah. Contoh dia bayar 30 hari bulan 6 dan mungkin 1 hari bulan 3. So akan pemegang saham akan dapat 2 kali dividen lah. Okey, itu yang dinamakan dividen interim lah. Pemegang saham akan terima dividen lebih daripada 1 kali. Mengikut kemampuan company itulah. Okey, macam contoh untuk dividen akhir ni dia bayar okey, so dividen akhir ni pula dividen yang diisytiharkan pada tempoh akhir perakaunan. Macam contohlah 1 hari bulan 1 sehingga 31 hari bulan 12 ni. So dekat dalam tempoh ni dia nak bayar. So kita isytiharkan dia sebagai dividen akhir kat situ. Okey. So ni adalah cara contoh pengiraan untuk dividen lah. And cikgu akan bagi contoh detail untuk cara pengiraan untuk dividen interim dan dividen akhir. Okey, ni adalah contoh untuk soalan dividen interim. Okey, first kita kena baca soalan dulu macam biasalah. Okey, so tahun kewangan syarikat Seng Hood berakhir 31 Disember 2008. Okey, first thing kita kena alert bila dia punya tahun berakhir dia. Tahun berakhir ni ya. Okey, so tahun berakhir dia adalah 31 Disember 2008. Okey, so pada 30 Jun 2008 syarikat telah membayar dividen 5% atas 1 juta saham biasa RM RM1 setiap satu. Okey, berapakah jumlah dividen yang dibayar dan tunjukkan catatan dalam jurnal dan ledger. Okey, so yang ni dinamakan dividen interim sebab cikgu dah mention tadi. Okey, company tu berakhir 31 Disember 2008. Okey, maksudnya accounting period dia daripada 1 hari bulan 1 sampai 31 hari bulan 12 lah. Jadi dekat pertengahan tahun tu syarikat bayar dividen that's why kita namakan dia dividen interim tau. Okey, so sekarang ni dia tanya berapa jumlah dividen yang nak kena bayar. Okey, kita tahu je, nampak macam on the spot lah kan. Kita boleh tengok dekat sini dia cakap 1 juta. Okey, amount ni tau 1 juta ni 1 juta, lepas tu mestilah kena darab dengan persen dia. So 1 juta darab dengan 5%. So 1 juta darab dengan 5% dapatlah 50,000 kan. So kita dah tahu macam mana nak dapatkan amount tu, cara pengiraan. Tapi sekarang ni cikgu nak ajar macam mana cara kita nak record macam untuk pembayaran dividen tu. Macam mana kita nak record dekat dalam ledger dengan jurnal. Okey, first thing sediakan dulu jurnal am dan akaun yang diperlukan. Itu akaun dividen interim saham biasa. Okey, sebab apa yang ni namanya saham biasa? Sebab dekat dalam soalan dia dah mention kat sini saham biasa. So kalau kat sini saham keutamaan, dekat akaun tu pun tulislah saham keutamaan. Tapi in case dia minta dua-dua, tulislah saham keutamaan satu. Satu lagi akaun buat untuk akaun dividen interim saham biasa. Kalau ada dua lah. Okey, lepas tu akaun bank dan akaun pengasingan untung rugi sebab untuk penutupan. Okey Okey, so bila kita nak buat ledger, mula-mula kita kena buat journal dulu. Sebab dekat journal ni lah kita nak tahu mana yang debit, mana yang kredit. So bila dah tahu mana yang debit dan kredit,
barulah kita boleh transfer dekat dalam ledger kan. Okey, yang ni ledger ya. Ingat lagi tak semua? Okey, ni ledger tau. Okey, yang ni adalah journal, buku catatan pertama. Okey, so cara kita nak record dia adalah mula-mula dia cakap dia minta jumlah dividen yang dibayar. Okey. So, kita dah tahu tadi 1 juta darabkan dengan 5%. Okey. So, dia nak bayar pada tarikh 30 Jun 2008. So, untuk kat sini kita tulis dulu. 2008 Jun 30. Okey. Secara logiknya, bila kita company bayar dekat orang tu. So, bank kita keluar lah kan. Dan orang tu dapat duit. So, dividen akan debit, bank kita akan kredit. So, kita debit kat sini, dividen interim saham biasa. Okey, berapa tadi? 50,000 kan? Okey, dapat 50,000 ni cikgu buat note kat sini 1 juta darab dengan 5% sama dengan 50,000. Okey, ni cara pengiraan. Okay, ni sekarang kita tengah record cara dividen dibayar. Okay, so debit dividen interim saham biasa dan kita kreditkan bank. Amount kredit pun sama juga. Kena tally debit dengan kredit 50,000. So, bila buat journal A, mesti ada kenyataan dia. Apa dia? So, tulis je lah bayaran dividen. Dividen interim sebanyak 5% atas 1 juta saham biasa. Okey, ayat ni kan salin je balik. Sebanyak berapa persen tadi? 5% atas 1 juta saham biasa. Dekat part belakang ni salin je balik. Yang ni bayaran dividen ni, tengok kat sini. Kan soalan kan dia minta jumlah dividen yang dibayar. So tulislah kat sini bayaran dividen interim. Sebab yang ni kita namakan interim sebab ingat cikgu mention lagi sekali accounting period berakhir 31 Disember. Tapi dekat dalam tengah bulan tu company tu kaya sangat, so dia nak bayar dividen dekat pemegang saham dia ni. So sebab tu lah dinamakan dividen interim kat sini. Okey Okay, so sekarang ni kita nak record pula. So debit account saham biasa. Okey. Kita pergi dulu dekat account dividen interim saham biasa. So kita debit kan. Salin je balik tadi. 2008 Jun 30 bank RM 50,000. Okay, ni namanya akaun dia bank ya, sebab kita ikut nama kepala. Sebab yang ni dividen interim debit, so nama kepala dia bank. So bila bank kredit, nama butiran dia adalah dividen interim saham biasa. Dia terbalik Okay, so bank kredit 2008 Jun 30. Okay, so tulislah kat sini dividen interim saham biasa. So RM 50,000. Okay, so bila kita dah record cara pembayaran dia, so takkan kita nak tinggalkan akaun ni macam ni je kan, tinggal kosong macam ni. So kita mestilah
kena tutup dan pindahkan ke akaun pengasingan untung rugi. So bila kita nak pindahkan berkenaan dengan dividen-dividen ni, dia melibatkan akaun pengasingan untung rugi. Okay. So cara nak record, kita record dulu dekat jurnal ARM. Ni kat atas ni kita dah settle, so kita gariskan je lah. Terlebih tak. Okay. So cara nak record pun sama kat sini. Tulis je lah. Jun 30. Okay. So kita kena debit pengasingan untung rugi. Kredit dividen interim saham biasa. Okay, amount dia 50,000 So bila kita nak tutup kan, dividen interim saham biasa ni dia punya akaun macam dianggap sementara je lah, sebab apa yang butiran dekat dalam ni kita kena transfer dekat dalam pengasingan untung rugi ni Okay, so dia punya kenyataan dia dividen interim saham biasa dipindahkan ke akaun pengasingan untung rugi. Okay. Sudah habis ni kita garis je. Okay. Dividen interim saham biasa dipindahkan ke akaun pengasingan untung rugi. Ingat yang ni hanyalah kira macam anggap sementara je lah, sebab bila ada akaun dividen ni mesti kita kena tutup dan amount tu akan dipindahkan ke akaun pengasingan untung rugi. So cara kita nak record je. So kita kena debitkan debitkan 50,000 untuk dividen interim ni. So ni akaun pengasingan untung rugi pengasingan untung rugi untuk ni lah untuk tahun 31 Disember 2008. So kita record je lah kat sini, tulis dividen interim saham biasa. Yang kat sini kita tak payah nak tulis date dah kat tepi ni, sebab yang ni kita dah tulis dah, mention dekat atas ni. Untuk tahun berakhir 31 Disember. So apa yang dekat dalam 31 Disember kita just record je kat dalam ni. So kita tulis je kat sini dividen interim saham biasa. So RM 50,000. Okay. So yang dekat dividen interim saham biasa ni pun kita kena kredit lah, sebab dekat jurnal tadi kita kredit dividen interim saham biasa pun 50,000. So kredit kat sini tulis 2008 Disember Disember tau, sebab yang ni kita tempoh period kita untuk 1 tahun. So kita transfer ke pengasingan untung rugi. RM 50,000. Okey, ni je. Okay, so dah complete lah untuk contoh soalan dividen untuk interim Okay, yang ni pula adalah contoh soalan untuk dividen akhir ya. Okey, pada 1 Mac 2008, syarikat Seng Huat Berhad telah mengisytiharkan pembayaran dividen akhir. Okey, dia dah mention siap-siap ni dividen akhir ya. Okey, sebanyak 10% atas 1 juta. Saham biasa RM RM1 setiap satu.
bagi tahun berakhir 31 Disember 2007 dan dividen itu dibayar pada 31 Mac 2008. Kirakan jumlah dividen yang dibayar dan ditunjukkan catatan apabila dividen diisytiharkan dan dibayar. Okey, sekarang ni kita nak rekodkan untuk dividen akhir pula. Dia dah bagi tahu kadar dividen adalah 10% daripada 1 juta saham biasa. Untuk ni 1 juta ni kan, yang ni korang kena alert tau. Jangan terlebih kosong ataupun terkurang kosong. Okay? Sebab bila terlebih kosong, dia akan jadi amount lain. Bila terkurang pun jadi amount lain. So hati-hati bila baca soalan tu tau. Okay, yang ni ada kira betul-betul kosong tu ada berapa. So yang ni 1 juta. 1 juta saham biasa. Okay. Dia sama je macam dividen interim tadi. Cara rekod dan cara pengiraan dia. Cuma beza dia yang ni adalah dividen akhir lah. Yang dividen interim tu berlaku pada pertengahan tahun. So yang ni akhir tahun. Sama je nak kiranya. Okay. So kita akan cikgu akan ajar cara nak kira dia. Mula-mula yang ni kita kena darabkan dulu nota tulis kat sini ya. Cara macam mana nak kira. Okay, 1 juta darabkan dengan 10%. So samalah dengan 100,000. Okey. So yang ni adalah dividen yang pemegang saham sepatutnya dapat dan company perlu bayar. Okay. So, cara kita nak isytiharkan. Isytiharkan tahu dulu mula-mula. Macam mana company tu nak isytiharkan berapa pemegang saham ni dapat dividen. Okay. So, kita buat dulu. Ni 2008. March 1st. Okey, kenapa cikgu buat tarikh dia March 1 hari bulan? Sebab dia cakap 2008 masa 1 Mac ni syarikat ni dia isytiharkan. So sekarang kita nak buat pengisytiharan dia. So maksudnya pada tarikh ni lah kita nak isytiharkan berapa pemegang saham dapat dan berapa company perlu bayar. Okey. So apa yang perlu didebitkan? So akaun pengasingan kena debit lah. Sebab kita nak kena isytihar kan. Apa yang ada dekat dalam akaun pengasingan untung rugi ni untuk masa setahun tu. Okay, pengasingan untung rugi. So kita debitkan akaun pengasingan untung rugi dan kita kreditkan dividen akhir. Saham biasa. Okey, perasan tak? Soalan ni dengan dividen interim tadi sama je. Bezanya, ni namanya dividen akhir. Yang tadi namanya dividen interim. Saham biasa. Still sama. Yang berbezanya adalah perkataan akhir dan interim. So, kena alert bila soalan minta sama ada interim ataupun akhir. So, amount kat sini adalah 100,000 lah. Ni kita dah kira ni. Amount ni 100,000. So, kenyataan dia adalah dividen akhir sebanyak 10% diisytiharkan. Isytiharkan di atas 1 juta saham biasa. Okey. So yang ni salin je balik apa yang cikgu cakap tadi. Sama juga. Soalan ni pun dia kena salin je balik. Lepas tu yang diisytiharkan ni kita tengok kat atas ni.
Kan dia dah mention atas 1 juta saham biasa. Okay, so kita tengok dia punya cara record pula. Kita dah record dekat dalam journal up. So kita transfer ke ledger Okay, so tadi akaun pengasingan untung rugi ni kita debit tau. So kat sini kita tulis dividen. Nama kepala dia ni, dividen akhir saham biasa. Dividen akhir saham biasa. RM 100,000. Okey, so ini debit, sini belah kredit dia kita kreditkan dividen akhir saham biasa. So dekat sini kita kredit ya. 2008 March 1st pengasingan untung rugi RM 100,000. Okey. So yang ni kita dah complete record debit, kredit dan journal dia. Okey, lepas tu dia cakap yang dibayar pula. So macam mana kita nak record cara pembayaran? Okey. So sama je macam dividen interim tadi Dia punya debit, kredit dia sama. Beza dia dividen akhir dan dividen interim. Itu je. So yang ni 2008 March 31. Sebab dia cakap berlaku pembayaran pada hujung tahun kan. Dividen dibayar pada 31 March. So debit dividen akhir saham biasa 100,000. Kredit bank. Sebab apa kredit bank? Sebab bank kita punya company ni duit keluar nak kena bayar dekat semua pemegang saham. So jadi kita bank kena kredit lah. So membayar dividen akhir sebanyak 10%. Salin je balik ayat tadi atas tu. Atas 1 juta saham biasa. Okay. So ni tutup. Okay, so record dekat dalam ledger pula. First, kena debitkan saham biasa. Okay, so 2008 March 31 kita kena debitkan bank RM 100,000. Lepas tu kita kena kreditkan bank kan. So kredit bank nama dia 2008 March 31 dividen akhir saham biasa RM 100,000. Okay, so dah complete cara kita nak record untuk dividen. Okay, so untuk topik yang ke-6 ni itu syarikat Berhad, kita dah complete ya. So nanti cikgu akan bekalkan beberapa latihan untuk lebih kamu faham ya. Okay, terima kasih.